Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lejawatan Kuasa Masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi menggunakan Tafsirul Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kita bincang dalam juzuk ke-28 surah Al-Mujadilah, ataupun juga dipanggil sebagai surah Al-Mujadalah. Kita dah bincang ayat yang keempat dalam kuliah yang lepas. Kita sampai perbincangan tentang kafarah zihar. Ulama sepakat bahawa ketiga bentuk kafarah ni, sama ada memerdekakan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut ataupun bagi makan 60 orang miskin. Ketiga-tiga kafarah ini dia ada turutan dia. Dia tak boleh pilih salah satu daripadanya. Oleh kerana zaman sekarang tak ada hamba, maka dia akan berpindah kepada puasa 2 bulan turut-turut. Jika seseorang itu tidak ada kemampuan, sama ada dia sakit, dia tua, tak mampu nak puasa 2 bulan turut-turut, maka dia berpindah kepada kafarah yang ketiga, iaitu bagi makan 60 orang miskin. Kemudian fuqaha juga sepakat, siapa yang menyetubuhi isteri dia yang dia telah zihar sebelum bayar kafarah, dia setubuhi isteri dia, maka dia berdosa, perbuatan dia haram. Tapi bukan zina, sebab tu masih isteri dia. Cuma dia belum bayar kafarah, bila dia setubuhi isteri dia, dia berdosa. Sepakat para ulama. Sebab dosa dia tu, dia langgak kafarah zihar tu. Tak dan habis lagi dia dah setubuhi isteri dia. Sepatutnya dia kena selesaikan kafarah dia, barulah dia boleh setubuhi isteri dia. Adapun jika sekiranya dia sedang, tadi ini belum bayar lagi, puasa 2 bulan pun tak start lagi, sehari pun tak start lagi, bagi makan 60 orang, seorang pun tak pergi makan lagi, yang tu memang sepakat haram, perbuatan dia dosa. Adapun jika sekiranya dia menyetubuhi isteri dia ketika dia sedang bayar kafarah, puasa baru 3 hari, dia setubuhi isteri dia, ataupun bagi makan baru 5 orang miskin, tak habis lagi, patutnya 60, dia setubuhi isteri dia, maka para ulama Malikiyah mengatakan bahawa persetubuhan dilakukan itu, yakni di tengah-tengah proses pembayaran kafarah, itu ada perbuatan itu adalah haram dan membatalkan kafarah dia tu. Kalau dia puasa baru 3 hari, 3 hari itu batal. Hatta kalau dah 55 hari dah dia setubuhi isteri dia, batal, kafarah tu kena start semula. Ataupun bagi makan dah 59 orang miskin, dia setubuhi isteri dia, batal kafarah tu, dia kena start daripada awal. Namun ulama Syafi'iyah menyatakan sebaliknya. Jika dia setubuhi isteri dia, yakni ketika malam, dia setubuhi isteri dia, maka kafarah dia tu tidak batal.
di sisi Syafi'iyah tak batal. Dan sama begitu juga kalau dia bagi makan 50 orang miskin umpamanya, lagi 10 orang dia tak bagi makan lagi, maka kafarah dia tidak batal, tapi perbuatan dia tetap haram. Disetubuhi itu haram, cuma kafarah dia tak batal. Kafarah dia tak batal. Baik. Sebab di sisi ulama Syafi'iyah, mereka menyebut contohnya kalau puasa sama macam puasa Ramadan. Siangnya tak boleh jima', tapi malam boleh jima'. Malam boleh jima'. So begitulah apabila puasa kafarah ni, malam kalau jima' dia tak batal kafarah dia di sisi ulama Syafi'iyah. Baik. Kemudian ayat yang keempat, Allah tawatilka hududullah walil kafirina azabun alim. Allah kata itulah batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa maksud batasan telah ditentukan oleh Allah tu? Hudud tu yakni hukum-hukum yang telah ditentukan. Kalau zihar dia kena bayar kafarah. Orang kita bila sebut hudud ni, dia duk nampak potong tangan, dia duk nampak yang hukuman apa lagi, sebat 100 rotan, rejam, dia duk nampak yang tu. Sedangkan Allah juga menyebut dalam Al-Quran, wa tilka hududullah, yakni hudud, batasan-batasan telah ditentukan oleh Allah terhadap hukum hakam yang lain, termasuk antaranya ialah hukum hakam zihar. Dan Allah sebut itu batasan telah ditentukan, jangan lebih. Kalau zihar, Allah suruh bayar kafarah. Bayar kafarah itu ketentuan hukum hakam telah ditentukan oleh Allah, dan juga disebut sebagai hudud. Juga disebut sebagai hudud. Baik. Bagi orang kafir, watilka hududullah walil kafirin, dan bagi orang kafir azabun alim, azab yang pedih. Allah kata yang tu hukum yang telah Allah tentukan, batasan yang telah Allah tentukan. Kalau zihar hendaklah bayar kafarah. Tapi bagi orang yang kafir, so kafir, perkataan kafir digunakan dalam ayat ni menyebut tentang orang yang melanggar batasan Allah. Sebab dalam Al-Quran tidak semestinya perkataan kafir itu dikhususkan kepada orang bukan Islam. Tak. Sama juga dalam hadis. Namun kadang-kadang dalam memahami Al-Quran, hatta kalau kita baca terjemahan pun, kita jumpa ayat tentang kafir, kita akan rasa benda tu kena pada Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Akhirnya perkataan ancaman yang diberikan oleh Allah tu kita tak rasa kena pada diri kita. Sedangkan perkataan kafir dalam Al-Quran tidak semuanya tuju kepada orang bukan Islam. Umpamanya ayat ni, walil kafirin, bagi orang kafir. Kafir ni maksudnya ingkar. Ingkar apa? Ingkar terhadap hukum yang telah Allah tentukan. Kalau zihar kena bayar kafarah, ingkar tak nak bayar kafarah. Walil kafirin, bagi orang yang ingkar. Kemudian sama juga macam Allah sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu syukur, nescaya aku akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dan jika sekiranya kamu kufur, ingkar, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab aku sangat pedih. Perkataan kufur ini membawa maksud ingkar kepada nikmat yang Allah telah berikan. Dia bukan kafir yang kafir i'tiqadi tu, bukan kafir yang i'tiqad, tapi ingkar. Allah dah bagi nikmat, dia kufur dengan nikmat tu. So perkataan kafarah dalam ayat ini bukan disebut khusus kepada orang bukan Islam. So yang tu nak kena sedar dulu.
dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab tu bila kita baca terjemahan umpamanya, bila kita jumpa perkataan kafir, kadang-kadang yang bahayanya kita tak rasa ancaman, amaran yang Allah berikan itu ditujukan pada kita. Begitu juga kalau dalam hadis tentang orang yang meninggalkan salat, Nabi sebut al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan di antara mereka adalah pada salat. Siapa meninggalkannya maka dia kafir. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Beza antara seorang lelaki, yakni lelaki yang muslim, dan seorang yang kufur, yang kafir, apabila dia meninggalkan salat. Maksudnya bila tinggal salat tak ada beza dah. Atas perkataan kafir ini, maka ulama berbeza pandangan. Adakah meninggalkan salat itu menjadi kafir, yakni kafir terkeluar pada Islam? Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia kafir, tinggal salat kafir terus. Tapi jumhur ulama menyatakan kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan kufur i'tiqadi, bukan kafir terkeluar pada Islam. Tapi kufur dalam perkataan ini boleh membawa maksud dia kufur dun i'tiqadi, kufur yang bukan terkeluar pada Islam. Boleh bawa masuk pada kufur nikmat umpamanya. Allah bagi kesihatan, Allah bagi kelapangan, Allah perintahkan salat tapi tak nak salat. Maka ulama berbeza pandangan. Dan kedua-dua pandangan ini ada hujah yang masing-masing hujah yang kuat. Kalau di Saudi dia pegang mazhab Hanbali, jadi tinggal salat tu kira kafir. Kita dari sudut undang-undangnya, kita secara umumnya kita ambil mazhab Syafi'i lah, secara umumnya. Walaupun banyak pandangan yang kita dah ambil, macam-macam pandangan dah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam sistem perbankan, banyak pandangan lain yang diambil, bukan dalam mazhab Syafi'i ya. Perbankan Islam di Malaysia ni diambil juga pandangan-pandangan yang lain. Namun secara umumnya kita sebut, kata kita mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau mazhab Syafi'i menganggap bahawa meninggalkan salat itu bukan kafir, bukan kufur i'tiqadi, bukan kafir terkeluar pada Islam. Baik, ada kajian yang menyatakan di Malaysia ni lebih kurang hampir 80% yang tidak salat secara sempurna. So kalaulah angka ini betul, maka kalau ikut mazhab Hanbali, so 80% tu apa dia? Bahaya. Saya sebut bahaya tu bukan pandangan tu. Bahaya tu apabila masyarakat menganggap salat itu perkara yang enteng, yang ringan. Bahaya di sudut tu. Sebab ada pandangan yang menyatakan tinggal salat tu kafir terus. Kalau guna mazhab Hanbali kira 80% tu, ramai di kalangan mak dan ayah pun bab salat ni dianggap ringan sangat. Macam kira kalau tak salat tu tak ada apa-apa, dia bukan pergi merompak bank, dia bukan pergi rogol anak orang, dia bukan berzina. Hatta kalau tengok dalam hukum meninggalkan salat, boleh bawa kepada hukuman bunuh. Berbanding kalau mencuri ni kira potong tangan. Maknanya meninggalkan salat ni satu hukuman yang besar. Besar. Bahkan ada pandangan yang menyatakan tinggal salat ni menjadikan seorang itu kafir. Curi, sepakat ulama kata dia tak jadi kafir, sepakat dia fajir.
dia buat dosa besar. Berzina, dosa besar. Sepakat. Tapi kalau bab meninggalkan salat, ada pandangan yang kata kafir. Berat kan? Meninggalkan salat, berat. Tapi ramai di kalangan mak dan ayah menganggap meninggalkan salat itu perkara biasa. Saya sebelum saya askar dulu pernah jadi cikgu lah. Pernah jadi cikgu. Jadi masa kursus perguruan ni, kadang sembang sama cikgu ni, dia kata ada kisah lah, ada seorang ustaz, dia rotan anak murid sebab mereka buat peraturan sebelum balik sekolah tu kena salat dulu. Hari Isnin tingkatan 1 umpamanya, hari Selasa dia buat peraturan macam tu. Satu hari tu dapat tangkap ada pelajar yang dia tak salat. Jadi ustaz ni rotan. Bila rotan, budak ni dia balik cerita kepala samsing. Balik cerita pada kepala samsing. Sama dia bapak dia. Bapak dia main serang kat sekolah. Tanya, mana ustaz rotan anak saya ni? Mana dia? Anak saya bukan pergi mencuri pun. Anak saya tak rogol orang. Anak saya bukan merompak pun. Anak saya tak semayang je. Sampai rotan dia. Tak semayang je. Bila sebut tak semayang je tu, ringan lah. Bayangkan di sisi seorang ayah, anak saya tak semayang je pun sampai rotan. Bukan pergi mencuri pun, tak semayang je. Sedangkan Nabi sebut apa? Alimu abna'akum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Ajak anak-anak kamu dengan salat ketika umur 7 tahun. Wadribu alaihim bi'ashrin. Qala Nabi SAW. Dan rotan mereka ataupun pukul mereka ketika mereka umur 10 tahun. Wadribu alaihim wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka ketika mereka umur 10 tahun. 10 tahun tak salat lagi, kira kena rotan sepatutnya. Tapi dia ada proses. Jangan terkejut. Kita tak ajak, sedangkan Nabi perintah alimu abna'akum bis-salah. Ajak anak kamu dulu umur 7 tahun. 7 tahun tu dah kena ajak secara proper. Adapun budak-budak secara tidak langsung sebenarnya kita dah ajak lebih awal lagi. Kita kalau ni isteri kita duduk solat kat rumah umpamanya, anak 2 tahun dia ikut. Mak rokok dia rokok, mak sujud dia sujud. So itu sudah dikira sebagai pendidikan lebih awal lagi. Perbuatan-perbuatan solat tu, anak tu sebelum 7 tahun patutnya dia tahu, dia duduk tengok. Dia duduk tengok. Sepatutnya memang tahu. Umur 5 tahun pun patutnya boleh tahu mak dia kalau malam maghrib salat berapa rakaat, isyak salat berapa rakaat. Dia dah nampak sebelum 7 tahun. 7 tahun tu pendidikan secara proper, mesti ajak salat tu. Ajak bacaan dia, ajak semua sekali tu, kira mesti dah, tahap mesti. Adapun 10 tahun, tengok 7 tahun nak sampai 10 tahun, 3 tahun tu proses ajak, 10 tahun tak mau salat lagi, rotan. Berapa ramai mak dan ayah dia ikut apa yang Nabi suruh ni? Berapa ramai? Anak kalau tak bangun nak pergi sekolah, dia boleh rotan. Tambah-tambah kalau hari tu pula ada periksa, anak tak bangun, dia sembat. Hari ni periksa, hang tak bangun lagi. Tapi anak tak bangun salat, biasa. Allah, dia letih semalam. Kalau hari itu periksa, kita akan fikir letih ke tak? Tak, bangun. Hari ni periksa. Hari ni periksa.
Sebab tu, tuan-tuan, kadang di sekolah, di Perlis saya tak tahu lah, tapi kira hampir seluruh Malaysia, kalau nak periksa buat solat hajat, kan? Panggil mak bapak pun ramai-ramai sebab nak solat hajat untuk anak nak periksa. Kadang katalah ambil hak ustaz-ustaz yang kata pandangan solat hajat tu sunat, katalah kita ambil lah. Ni bincang the worst lah. Tapi majoriti pelajar sekolah tak solat fardu secara lengkap. Kan? Kajian menunjukkan majoriti pelajar sekolah, hatta saya pun pernah pengalaman jadi cikgu. Majoriti tak solat secara sempurna. Kalau subuh tadi tak solat, tiba-tiba nak buat solat sunat ni mai ikut mana? Tuan-tuan main masjid, solat qabliyah subuh buat. Lepas tu waktu fardu dia duduk belakang relax, tak buat. Karut tu. Sagi main zuhur pula. Masa orang solat berjemaah dia duduk. Sagi habis solat jemaah dia buat ba'diyah pula. Kok mana ni? Jadi itu yang kita duk latih pelajar kita tu. Membesar dalam keadaan menganggap bahawa solat fardu tu biasa. Sudahlah di rumah kita tak ditekan, sebagai anak kadang-kadang tak ditekan oleh mak dan ayah untuk menganggap solat itu besar. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, ramai apabila dewasa, masa Ramadan dia puasa tapi solat tak cukup. Ramai. Sebab apa? Mak bapak pada kecil ni, anak ada 5 tahun paksa puasa, 6 tahun paksa puasa, 7 tahun, 8 tahun paksa puasa, solat tak paksa. Hang makan tak malu kat orang, pada anak dia tak sembahyang pun. Jadi anak tu membesar merasakan, puasa ni penting, solat biasa. Daripada kecil dia dididik macam tu, sampai besar dia rasa macam tu. Puasa tak boleh, kena puasa. Sembayang tak apa. Tuan-tuan, dahlah di rumah dia dididik macam tu, pergi sekolah pun macam tu. Tidak diletakkan bahawa solat berjemaah atau solat fardu itu satu yang penting. Nak periksa, salat hajat. Masa tu baru nak minta ke Allah. Kalau tak periksa, tak payah salat. Dia dididik dalam sistem sekolah macam tu, nanti dia besar macam tu. Nak kahwin, baru cari agama. Mati, baru cari agama. Pasal dia dididik macam tu. Kalau dalam keadaan biasa, tak apa. Dah didik sistem pendidikan, rumah macam tu, sekolah pun macam tu. Dah hari-hari biasa, tak apa, lantak apa. Nak periksa, kena jumpa Tuhan. Kena minta kat Tuhan. Hampa nak periksa. Lalu, dalam jiwa budak-budak ni, periksa ni jauh lebih penting daripada salat. Jauh lebih penting. Bahkan mak bapak pun macam tu. Anak-anak tak solat fardu tak apa, solat hajat kena pergi sekolah, anak kita nak periksa. Celah hak lebih karut lagi, suruh pergi jumpa ustaz mana, suruh pergi jampi pensel anak dia. Mengaji, belajar malas, baca buku malas. Hak tu lagi karut. Saya masa mengaji Mak Tahmud Al-Ustaz dulu, kan?
Nak periksa pergi jampi pensel loh. Baca buku malas. Anak orang bukan Islam, skor. Kan? Skor pasal baca buku. Anak orang Islam, duk harap kat pensel jampi. Tok guru ni, tok guru tu, ustaz ni jampi. Sedangkan dalam Islam, konsep tawakal tu dia dah lengkap mah. Tawakal itu telah didahului dengan usaha yang maksima. Doa yang maksima. Dah selesai yang tu, tawakal, serah pada Allah. Aku usaha habis dah, doa pada Allah pun dah sungguh-sungguh dah, aku serah pada Allah. Tu tawakal. Adapun orang Melayu sebahagiannya hak dok buat anak-anak kita ni, besok lusa nak periksa, buka buku, lalat, tak apa, tawakal lah. Tu bukan tawakal, tu malas. Tapi di sisi orang kita, hak tu tawakal. Tak apa, tawakal lah, biar masuk je lah periksa, tu malas sebenarnya. Jadi macam mana kita nak ubah ni? Kalau sistem di rumah pun mak ayah tak tekan salat ni, sedangkan Nabi suruh ajak 7 tahun, 10 tahun rotan. Dah sistem pendidikan di rumah macam tu, tak menganggap salat tu satu benda yang besar. Pergi sekolah pun macam tu. Pergi sekolah pun macam tu. Lepas tu kalau orang jemput saya jadi, katalah suruh jadi imam, pergi solat hajat kat sekolah, malas. Tuan-tuan, saya pernah dijemput ceramah untuk mereka buat majlis solat hajat. Saya tak solat lah. Saya pergi ceramah. Antara yang saya tanya, ni apa solat, angkat tangan. 4-5 orang. 4-5 orang. 4-5 orang tadi, had fardu tadi tak salat, tiba-tiba nak buat had so-called sunat ni. Tentu boleh bayangkan benda ni berlaku. Sedangkan perbincangan di kalangan ulama, sebahagian ulama menyatakan meninggalkan salat itu menjadi kafir. Walaupun jumhur berpandangan sebaliknya, dia tak menjadi, dia bukan kufur i'tiqadi, dia kufur dun i'tiqadi, bukan kufur terkeluar pada Islam. Namun kufur yang bukan terkeluar pada Islam tu pun ada ancaman, sebagaimana kita baca ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu syukur, aku tambah. Jika sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tu kufur nikmat dah tu. Baik. Jadi, apa yang kita nak sampaikan pada hari ini ialah perkataan kafir dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, ada perkataan-perkataan tersebut tidak hanya menjurus kepada orang bukan Islam. Supaya apa? Kita nak kena sedar, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan hadis, perkataan, sebab tu saya kata tadi, perkataan-perkataan kafir yang kita jumpa dalam Al-Quran, kita duk imagine Donald Trump, kita imagine Benjamin Netanyahu Israel, kita duk nampak hal tu ni, orang-orang ni. Kita lupa ancaman itu ada ketikanya Allah tujukan kepada kita sendiri. Macam Allah sebut ni, walil kafirina azabun alim. Bagi orang yang kafir, kafir ni siapa? Hak ingkar lah. Termasuk ni kira orang Islam ni, ingkar. Allah sebut hukum zihar, kalau hang zihar isteri hang kena bayar kafarah, ingkar tak mau bayar, bagi kamu azab yang pedih. Baik. Kemudian apakah, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munir ni, dia ada bincang fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang boleh diambil daripada beberapa ayat tersebut. Pertama sekali, dia kata dalam ayat 1 sampai 4 ni, apa-apa pun mengadu pada Allah, macam khaulah.
Kita ada bincang dalam kuliah yang lepas kan. Bila suami dia zihar, kemudian suami dia menyesal, suami dia nak mendekati dia, dia tak mau. Sebab dalam hukum sebelum hukum Islam ataupun Al-Quran diturunkan, ayat tentang zihar diturunkan, semasa jahiliah zihar itu bermaksud cerai. Jadi bila suami dia nak kembali pada dia, dia risau. Ni nak kena tanya Nabi dulu. Tak boleh ni sebab dah zihar tadi ni. Kira sebelum Islam itu dah kira perkataan cerai. Ni nak kena tanya Nabi dulu macam mana ni. Pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, Nabi pula kata tak ada jawapan. Ayat tak turun lagi. Jiwa dia tu rasa Allah gundah gulana. Pasal apa? Sebab dia nak kena balik rumah. Nak menghadap suami dia. Duduk dalam rumah menghadap suami tapi tak tahu hukum ni. Dia hang. Tak tahu nak buat apa. Boleh ke tak boleh ke? Ayat belum turun lagi. Jiwa tu rasa sedih macam mana ni. Dia angkat tangan, dia mengadu pada Allah. Dan Allah telah mendengar, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Allah telah mendengar perkataan Khawlah ni. Khawlah mengadu pada Allah, Allah dengar. So maksudnya apabila kita sedih, kita berada dalam kesulitan, kesempitan, kita berhajat sesuatu, kita nak sesuatu, mengadu pada Allah. Kita masih ada Allah, yang tu nak kena sedap dulu. Zaman sekarang, bila dia sedih, dia nak sesuatu, awal sekali mengadu kat Facebook, buat status lu, kan? Tolong aminkan. Orang pun type amin. Lagi kawan lain type amin. Amin pun tak apa nak ikhlas. Tak apalah nak buat status tu, cerita lain dah. Khawatir status pengaduan pada manusia tu buat, tapi pada Allah tak buat. Bukan tak boleh mengadu pada manusia. Khawlah pergi mengadu pada Rasulullah, nak tahu apa hukum lah. Tapi dia mengadu pada Allah. Kita khawatir bila kita dalam keadaan sulit, susah, tak tenang, duk cerita manusia macam-macam, pergi tanya dia ni macam mana nak buat, tanya ni. Ke Allah tak mengadu. Hak tu kesilapan. Sedangkan Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku akan kabulkan permintaan kamu. Allah nak makbul, Allah nak kabulkan dalam bentuk macam mana, itu terserah. Cuma kita jangan tentukan Allah mesti bagi. Pasal apa tak bagi? Kata minta aku kabulkan, aku minta dah berapa lama tak dapat ni. Jangan paksa Allah. Sebab tu ramai orang bila dia faham ayat ni, dia faham bila minta Allah bagi. Dia kata saya kahwin 10 tahun dah tak dapat anak. Kita kata doa tak larat doa, 10 tahun tak larat nak doa. Nampak? Doa ni sampai pergi ke Mekah 3 kali dia tak dapat ke? Nampak? Sebab dia duk faham bila dia minta Allah mesti bagi. Hak dia nak. Tak semestinya Allah bagi apa yang dia nak. Apa yang kita nak belum tentu baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi benda tu baik untuk kamu. Hak kita nak tu belum tentu baik untuk kita. Hak kita tak mau tu belum tentu tak baik untuk kita. Jadi apa-apa pun serah pada Allah. Kalau itu baik untuk aku, untuk agamaku, maka berilah padaku.
Apa-apa macam solat istikharah. Saya masjid mana baru ni istikharah kan. Masyarakat Melayu bila istikharah dia sinonim dengan nak cari jodoh kan. Bila kali terakhir kita buat istikharah? Saya kali terakhir ustaz masa nak menikah lalu. Lepas tu tak ada. Sedangkan istikharah ni kira nak minta Allah beri panduan. Nak kerja apa? Istikharah. Ada 2 tawaran, istikharah. Dapat tawaran di KL kerja tu, istikharah. Nak pergi ke tak? Nak beli kereta, nak beli BMW ke nak beli Myvi? Istikharah. Jauh beza perbandingan. Istikharah. Kan? Istikharah. Jadi istikharah ini menyerahkan kepada Allah. Jika baik pada diriku, pada agamaku, pada dunia dan akhiratku, maka permudahkanlah. Kita bila istikharah tu kita dah buat keputusan awal dah. Keputusan tu dah ada. Itu kesilapan tu. Hatta kalau nak kahwin pun, ya Allah bagilah dia jadi isteri ku. Belum tentu dia baik untuk dia jadi isteri kita, belum tentu. Kerana kita tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma macam saya sebut ni, istikharah ni dalam masyarakat kita ni memang sinonim dengan nak menikah. Dalam keputusan-keputusan lain jarang kita buat istikharah, jarang. Nak musafir, nak pergi sini ke nak pergi sana, istikharah jarang kita buat. Betul tak masyarakat kita? Betul tak? Sinonim istikharah ni nak menikah. Tak percaya tuan-tuan, hak mana isteri tak main masjid ni, sekali tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan kata kat isteri, abang rasa kena buat istikharah. Isteri tengok lain macam suami aku ni, istikharah pula ni. Sebab dalam masyarakat kita istikharah tu kira sinonim dengan kahwin lah. Tak semestinya. Jadi dalam apa yang kita dapat pelajari tentang peristiwa khaulah ni, pertama sekali mengadu pada Allah. Allah boleh bagi dalam pelbagai cara. Tak semestinya dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Kita minta A, Allah bagi B. Hak Allah bagi B tu, Allah Maha tahu B tu terbaik untuk kita. Ada ketikanya Allah lambatkan. Sebab Allah suka kita duk merintih pada Allah. Allah suka tu, merintih pada Allah tu. Allah suka, ya Allah tolonglah aku, ya Allah aku menikah lama dah, ya Allah tak dapat anak. Allah suka yang tu. Bahkan kita duk merintih berdoa, setiap kali doa tu ada pahala setidak-tidaknya. Kadang-kadang ada orang duk morot, dia kata saya dah berdoa 10 tahun dah tak ada apa pun. 10 tahun duk doa tu dapat pahala free ya. Jangan kata tak dapat apa, dah dapat pahala dah, free. Duk doa tu. Tapi dia rasa tak dapat apa. Bayangkan. Tuan-tuan, manusia ni rintihan ketika dia tak dapat dengan dia dapat sama? Tak sama. Katalah dia menikah 10 tahun tak dapat anak, dia merintih minta tu Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, ni kira kalau perubatan ni sebut mana? Johor, pi Johor. Orang kata Kelantan, ada seorang bagus ni, dia ni boleh berubat pun semua, pi Kelantan. Hang keluar duit sikit no, pi doa kat Kaabah. Keluar duit no, pi sana. Duit macam-macam lah. Doa ni kira sungguh-sungguh. Lepas 10 tahun, Allah bagi dia kembang 3. Lepas tu agak-agak dia merintih sama dengan sebelum tu. Tak ada. Tak ada. Allah Maha tahu kita. Kadang-kadang Allah nak bagi pahala dengan cara menyentuh. Dia ni kan kalau bagi terus, dia tak harap kat aku dah.
Bagi lama sikit. Minta. Setiap permintaan tu, walaupun kita rasa kita tak dapat lagi, tapi paling tidak pahala dah dapat. Kadang-kadang Allah tak bagi tu ada sebab. Allah bagi kot lain. Dia minta harta, Allah bagi harta anak, Allah bagi kot lain. Dia minta kaya, Allah bagi kaya dengan anak-anak yang soleh. Dia minta banyak harta, Allah bagi ketenangan. So Allah boleh bagi macam-macam. Tak semestinya dengan apa yang kita minta. Sebab yang kita minta tu belum tentu baik untuk kita. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia nak sesuatu tu, sebenarnya kadang-kadang benda tu tak baik pun untuk dia. Contoh kita minta nak jadi jutawan. Ya Allah, bagilah aku jadi jutawan, aku nak jadi kaya raya. Minta 10 tahun dah duk mari masjid, istiqamah. Allah tak bagi. Tuan-tuan, kalaulah dalam bank kita ada 5 juta, kita ni jutawan, belum tentu boleh duk dengar kuliah macam ni. Belum tentu. Ni pagi ni nak lari hotel kat Lostak pula, nak bincang projek apa pula. Pi sana pula, pi sini pula, lalai. Jemaah ke mana, kuliah ke mana, apa mana. Jadi kena faham yang tu dulu. Mengadu pada Allah, tapi bukan memaksa untuk Allah bagi apa yang kita nak tu. Khawlah dia menyerahkan keputusan, kesulitan dia tu kepada Allah. Lalu Allah telah mendengar dan Allah menjawab. Jadi dalam surah Al-Mujadilah ni, khususnya ayat pertama, antara perkara yang paling penting adalah mengadu pada Allah setiap kali kesulitan, apa yang kita rasa kita perlu untuk selesaikan, mengadu pada Allah. Sikit lagi. Zihar ada 2 macam, ada 2 jenis. Pertama, dia zihar ni, dia hukum dia nak lebih kurang macam talak, cerai. Talak dia ada lafaz sarih, dan dia ada kinayah, lafaz kinayah. Sama agak dengan zihar. Walau bagaimanapun, kita kembali pada perbincangan awal dulu. Dalam masyarakat kita jarang berlaku zihar. Kerana ungkapan yang kita ucap itu tidak bermaksud kita tak mau pada isteri kita. Kan? Hang sama dengan mak abang kan? Tak maksud tu. Orang Melayu ni ungkapan-ungkapan tu dia nak puji, dia nak memuliakan. Adapun zihar, ucapan kira sama macam mak, kira aku memang tak mau setubuhi hang, macam tu. Ungkapan itu kira aku tak mau setubuhi hang. Itu zihar. Sebab itu zihar yang sarih, yang terang ni, contohnya anti alayya ka zahri ummi. Kamu di sisi aku macam belakang ibu aku. Kira hang pun macam mak aku, kira tak lalu hang. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Kemudian begitu juga dia kata anti alayya haramun ka zahri ummi. Kamu bagiku haram seperti mana ibuku. Itu lafaz zihar. Maksudnya haram itu haram menyetubuhi isteri dia. Itu zihar. Adapun lafaz yang berbentuk kinayah, sindiran, contohnya dia kata anti alayya ka ummi.
kamu di sisi aku macam mak aku. Itu kinayah tu. Macam mak tu macam apa? Dia kata macam mak masak tu bukan zihar. Kamu ni dengan macam mak abang. Macam mana tu? Tak perangai. Dia bukan zihar. Tapi kalau tanya macam apa tu, dia kata macam mak kira aku tak lalu kat hang, macam kira kalau buat dengan hang macam buat dengan mak aku, yang tu zihar. Itu zihar. Dia kena clear yang tu dulu. Baik. Zihar ni dia kata boleh terjadi dan berlaku terhadap setiap isteri, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum disetubuhi. Sama macam talak. Tuan-tuan kalau tak faham hukum zihar ni, dia ada kaitan, dia lebih kurang macam talak. Valid tak zihar tu sebelum setubuhi isteri? Talak valid tak? Talak valid. Dia baru je akad nikah, setubuhi belum lagi, abang ceraikan kamu. Jatuh tak? Jatuh. Macam tu gak zihar. Tak setubuhi pun valid. Baik. Cuma dalam hal ni Imam Malik dia sebut tentang zihar ni boleh berlaku sebelum pernikahan. Maksudnya belum nikah lagi, dia zihar bakal isteri dia. Di sisi Imam Malik valid. Esok nanti bila dia kahwin, dia kena bayar dulu kafarah baru boleh setubuhi isteri dia. Kalau tak jadi kahwin tak perlu lah. Ini di sisi Imam Malik. Adapun di sisi jumhur khususnya, dia kata zihar untuk wanita yang belum dikahwini dia tak valid. Sebab ayat tu sebut min nisaihim, dan dari wanita-wanita kamu, maksudnya isteri-isteri kamu. Maknanya dah jadi isteri barulah valid zihar tu, baru jadi zihar tu. Sebelum jadi isteri dia tak jadi zihar. Kemudian begitu juga zihar yang dilakukan ketika dalam keadaan mabuk, maka hukumnya seperti talak, sah. Sah. Sah ni di sisi jumhur. Kata orang yang zihar masa mabuk sah, macam talak. Mabuk itu mabuk yang diusahakan. Mabuk minum toddy, minum brandy, ambil dadah. Adapun mabuk yang tidak diusahakan, maka itu tidak jatuh. Dia jenis allergik makan ubat. Dia makan ubat, dia jadi pening mabuk. Dia zihar isteri dia, tak jadi. Yang jadi ni adalah mabuk yang diusahakan. Baik. Sikit lagi. Jika ada seorang suami, dia ada 4 orang isteri, lalu dia zihar 4 sekali. Dia tampar 4 ni kira macam mak abang. Maksudnya dia menganggap isteri-isteri dia macam mak dia, dia tak mau setubuhi isteri dia. 4 orang sekali. Kacau. So para ulama berbincang dalam hal ni. Maknanya dia zihar 4 ni, dia tak boleh melakukan persetubuhan dengan 4 orang. Maka di sisi jumhur kata cukup dia bayar 1 kafarah. 1 kafarah sama ada dia bebaskan seorang hamba, ataupun dia puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia kalau tak mampu puasa dia bagi 60 orang miskin makan. 1 kafarah, 4 isteri tu dia boleh setubuhi balik.
Namun di sisi Syafi'iyah, kan, dia kata kena bayar 4 sekali, 4 kafarah. Jenuh. Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung pada pandangan jumhur. Kan? Sebab kalau 4 tu, kalau dia nak puasa 2 bulan tu, maksudnya dia kena habiskan 8 bulan. 8 bulan tu, Sayyidina Umar kan pernah masa dia hantar tentera Islam perang. Kemudian bila dia keluar, dia duduk dengar ada rumah seorang isteri duduk bersyair. Saya tak ingat dia punya syair ni. Antara maksudnya, kalau bukan kerana iman, sudah tempat tidur ni. Kan, itu maksudnya. Kemudian Umar dia balik tanya Hafsah, seorang wanita ni berapa lama boleh bertahan tanpa persetubuhan? Dia 4 bulan. So Sayyidina Umar perintahkan tentera Islam hak pergi keluar ni 4 bulan balik buat rotation. Kan? Hak tu yang dalam lafaz ta'liq kita kan. Dia ada 4 bulan kan. Jika sekiranya tidak memberi nafkah dan wanita mengadu pada mahkamah dengan bayaran RM10 lah. RM10, maka jatuhlah talak. Jadi kalau 4 bulan itu dia punya tempoh dia, ni hak isteri hak keempat, kafarah keempat ni 8 bulan tu nak kena tunggu. Bahkan 8 bulan tu lagi dia akan masuk Ramadan pula. Ramadan tak kira pula. Jadi 9 bulan pula. Maka wallahu ta'ala alam, yang pandangan jumhur ni lebih selamat lah. Lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaAllah nanti kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Masih lagi dalam bab zihar ni sikit. Kemudian insyaAllah kita akan masuk dalam ayat yang kelima. Ayat kelima. Mudah-mudahan pertemuan kita, ya. Dia mahram tu dengan kita. So kalau kita kahwin dengan dia, mak dia tu haram selama-lamanya. Haram selama-lamanya. Kita tak boleh kahwin dengan dia walaupun kita cerai dengan dia. Maka jika itu mahram dia, maka dia jadi. Dengan syarat dia sebut begitu, dengan ungkapan itu dia tak mau menyetujui, kira tak lalu dengan dia macam tu. Jika sekiranya dia faham ungkapan itu dan dia bermaksud begitu, akan jadi zihar. Adapun saya sebut kebanyakan ungkapan-ungkapan dalam orang Melayu kita ni dia tak jadi zihar. Melainkan kalau mungkin dia mengaji, dia tahu dia nak merendah-rendahkan isteri dia, disebut macam tu, maka dia boleh jadi zihar. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.